Azali bin Ramli Penungkanan Pentadbiran, Puan Nursanita binti Hari Penungkanan Ahli Murid, Ibu Bapa, guru-guru dan murid-murid yang saya sekalian. Baik, terlebih dahulu saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada kehadiran Ibu Bapa murid tahun 6 kerana sudi meluangkan masa untuk hadir ke majlis kita pada pagi ini. Baik, bagi memberkati majlis, saya menjemput Adik Adam Zikri bin Abdul Aziz untuk baca doa. Bacaan doa, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin. Ya Allah, ya Tuhan kami. Amin. Kami merapatkan rasa bersyukuran kepadamu. Amin. Kerana telah mengizinkan kami untuk bersama dengan guru-guru dan ibu bapa pada program kali ini. Amin. Ya Allah, ya Qahhar, ya Jabbar. Amin. Sungguhnya pada hari ini kami berkumpul bagi menghubungkan silaturahim, bertukar-tukar pendapat di samping menyumbang buah fikiran dalam membentuk generasi yang berguna pada masa hadapan. Berkatilah usaha ini ya Allah. Ya Rahman, ya Rahim, ya Rabbal Alamin. Engkau perbaiki akhlak kami. Engkau hiasi kami dengan akhlak yang baik dan terpuji. Juga hindarilah kami dari sifat-sifat keji. Hindarilah kami dari sifat lalai yang merugikan. Dan bimbinglah kami tidak ada kebaikan. Ya Hayyu ya Qayyum, ya Dzal Jalali wal Ikram. Jadikanlah kami orang-orang yang mengenal kebaikan, lantas bersegera melakukan kebaikan. Dan jadikanlah kami orang yang mengenal dan mengetahui keburukan, lantas bersegera meninggalkan keburukan. Ya Allah, ya Kharijal Hamdi wa ya Kashfal Wami, kurniakanlah kepada kami kekuatan fizikal, mental dan rohani, agar kami dapat menempuh ujian yang mendatang daripada Allah. Berkatilah usaha kami. Mudah-mudahan dengan usaha kami, sekolah ini akan menjadi sekolah yang cemerlang, terbidang, sekolah yang disegani dan dihormati, sama ada dalam bidang akademik maupun peribadian. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Amin, amin ya rabbal alamin. Seterusnya, majlis dengan berbesar hati mempersilakan Puan Nurizan binti Abidadin, Guru Besar Sekolah Kebangsaan Rapat Setia, untuk memberikan ucapan. Segala hormatnya disilakan. Terima kasih kepada Puan Siti Suraina selaku pengacara majlis kita pada kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang besar Encik Razali bin Ramli, Guru Penungkanan Pentadbiran, Puan Hajah Nursanita binti Hari, Guru Penungkanan Ahli Murid, Puan Siti Zuraina selaku penyaras tahun 6, guru-guru tahun 6, ibu bapa yang saya hormati serta anak didik yang dikasihi sekalian. Pertama sekali saya ingin mengucapkan terima kasih dan selamat datang kepada semua ibu bapa yang hadir pada hari ini ya. Lama kita tak ada perjumpaan yang sebegini. Yang akhir sekali pun saya rasa pada tahun lepas tu pada tahun ini Kejuaraan Agung PIBG. Saya bukan tahun ini. Maksudnya tahun ini. Ya? Tahun ini ya? Ada siapa yang datang ke? Ada yang datang? Saya faham lah kan, sebab ibu bapa biasanya mesyuarat PIBG ni kurang sambutan, ya, ada macam-macam kekangan ya. Tapi walau bagaimanapun saya ucapkan terima kasih dan tahniah ya, sebab tuan-tuan dan puan-puan dapat datang pada pagi ini untuk menerima pelaporan penyerahan PBD anak-anak tuan-tuan dan puan-puan. Baik, saya kira ya, PBD ni bukanlah perkara baru bagi tuan-tuan dan
ataupun sedia maklum apa itu PBD. Sebab PBD di sekolah menengah menggantikan PT3, iaitu anak-anak tuan-tuan dan perempuan dinilai dari mereka di tingkatan 1, 2 dan 3. Saya rasa di sini ramai rasanya yang dah biasa dengan PBD. Ada ya? Boleh saya tengok bilangannya yang dah biasa dengan PBD pentaksiran bidik darjah di sekolah menengah. Ada tuan-tuan, perempuan? Maknanya belum biasa lagi lah dengan PBD ni. Belum biasa ya? Okey, baik. Bagi tuan-tuan dan perempuan yang belum sedia maklum ataupun arif tentang pentaksiran bidik darjah, pentaksiran bidik darjah ataupun singkatannya ialah PBD adalah sistem pelajaran berdasarkan penilaian kepada murid oleh guru mata pelajaran yang terlibat. Maksudnya sini tiada lagi peperiksaan umum dijalankan oleh pihak kerajaan. Ya, maknanya macam UPSR yang kita sedia faham ya, di ujung Oktober biasanya pada bulan hadapan ya, biasanya akan diadakan peperiksaan awam UPSR. Sekarang ni tiada lagi sejak tahun 2020. Ya, saya rasa yang paling akhir adalah 2019. Ya, betul ya Puan Siti, 2019 ya. Di mana sekolah kita telah menerima lonjakan ya, daripada peperiksaan UPSR yang akhir. Ya, tapi bila dah kita negara dilanda COVID, ya, dalam kerajaan telah memutuskan yang tiada lagi UPSR, maka sekolah rendah pun telah buat pentaksiran bidik darjah. Ya, jadi oleh itu apa yang perlu ibu bapa perlu tahu tentang PBD. Yang pertamanya kita mesti tahu yang tiada lagi peperiksaan pertengahan tahun ataupun akhir tahun. Sebab pentaksiran bidik darjah ni dinilai sepanjang tahun. Maksudnya setiap kali mata pelajaran itu boleh dinilai oleh guru-guru. Dia ada dia punya garis panduan penilaian dia. Dan yang terbaru ini pula yang kami dapat ya, kemungkinan ujian tu masih ada ya, tuan-tuan perempuan ya, ujian tu masih ada. Kemungkinan kita akan menerima soalan-soalan daripada kementerian. Ya. Walaupun tak ada peperiksaan umum, tapi soalan-soalan itu akan diberikan ke seluruh sekolah untuk dinilai kepada murid-murid kita. Ya. Dan itu adalah dari salah satu aspek sajalah. Ya. Baik, sistem PBD ini dilaksanakan untuk murid tahun 1 hingga tahun 3, seterusnya bersambung ke tahun 4 hingga tahun 6 sekarang untuk anak-anak perempuan dan perempuan ya. Baik, murid dinilai oleh guru mata pelajaran. Setiap mereka dinilai oleh guru mata pelajaran. Tak ada lagi macam dulu kalau UPSR 5 pelajaran teras. Sekarang ni semua mata pelajaran dinilai oleh guru-guru ya, secara keseluruhan dalam skop kelas mereka. Okey, iaitu daripada keseluruhan kelas di antara anak-anak ini dengan kawan-kawan mereka dengan dalam mata pelajaran dan juga untuk mereka secara individu ya, dinilai begitu. Baik, bagaimana bentuk penilaian itu? Murid akan dinilai melalui kuis dalam kelas, permainan, projek dalam kelas, bercerita dan pelbagai cara mengikut kreativiti guru berlandaskan garis panduan yang dikeluarkan oleh kementerian bagi sesuatu mata pelajaran tersebut. Ya, dinilai ya, bukan saja daripada segi bagaimana mereka berfikir, bagaimana mereka bercakap, bagaimana mereka bergaul, bagaimana mereka melontarkan idea, bagaimana mengira untuk harian mereka. Apa lagi? Ada apa lagi yang cikgu nilai? Permainan. Macam mana cikgu nilai dalam permainan? Semangat kerjasama. Kemudian bagaimana tokoh kepimpinan mereka memimpin kawan
kawan-kawan. Jadi secara detail lah PBD ni secara holistik. Guru-guru ni menilai melalui pemerhatian lihat perkembangan murid-murid kita. Baik, bila anak-anak kita ni bermain, bukan saja mereka dilepaskan bermain begitu saja. Kita akan guru-guru akan nilai dalam pelbagai aspek. Dan juga guru juga akan secara tak langsung mendidik mereka melalui bahasa, melalui permainan dengan bekerjasama, hormat menghormati, lagi tahu sejarah permainan, berdisiplin, dan yang paling penting menerima keputusan permainan. Itu kalau dari skop permainan lah. Tak adalah pula nanti kalau dah kalah tu dah tak boleh terima kekalahan kan. Itu bukanlah Okey. Pentaksiran sekolah juga memberi penekanan terhadap peranan pentadbir sekolah, iaitu kamilah selaku pentadbir, guru penolong kanan, guru, murid dan juga ibu bapa. Baik, bagi pentadbir sekolah kami akan mengadakan program pembangunan staf secara berterusan yang merangkumi aspek pengetahuan dan kaedah pelaksanaan PBD. Sentiasa kita adakan mesyuarat dan dapatan daripada guru-guru dan dapatan juga daripada ketua-ketua panitia. Jika murid ini gagal menguasai TP6, bukanlah gagal, tidak mencapai gagal itu satu perkataan yang tidak tepat, saya minta maaf. Maksudnya murid ni dia tidak dapat lagi menguasai TP6. Jadi bagaimana cara cikgu-cikgu ni boleh membantu anak-anak kita ni berjaya mencapai TP6. Kalau boleh kita endapkan murid kita ni semua dapat TP6 lah. Dan alhamdulillah saya rasa tiada TP2 dan TP3, TP1 dan TP2 untuk murid-murid, untuk anak-anak tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Paling minima ialah TP3 dan juga ada yang TP6. Tanya pada semua. Dan untuk pengetahuan ibu bapa juga pihak pentadbiran sekolah menyediakan kemudahan untuk melaksanakan PBD di sekolah menyediakan ruang dan kaedah penyimpanan rekod. Rekod ni amat penting terutamanya untuk mengenal pasti murid-murid di sekolah rendah ini mereka menguasai semua aspek ataupun skills yang biasanya mereka perlu kuasai di sekolah rendah. Dan kami juga menjalankan pemantauan dan penyelarasan setiap masa. Bagaimana guru-guru mentadbir ujian-ujian PBD dalam kelas masing-masing. Untuk guru pula mereka menjadi pemudah cara dalam proses pembelajaran pengajaran pentaksiran. Tak ada lagi talk and chalk. Guru ni dia jadi pemudah cara, dia menggalakkan bagaimana murid ni kena berfikir. Sebab zaman sekarang ni yang kita sedia maklum zaman teknologi tinggi ni, anak-anak ni dia kena pandai berfikir sendiri. Mereka ni terdedah dengan teknologi ni, terdedah dengan apa saja yang ada dalam dunia sekarang ni. Dalam arti kata langit terbuka tu, jadi di tangan mereka lah untuk memilih yang mana yang baik, yang mana yang buruk. Sebab kita tak dapat memantau mereka di sepanjang masa. Dan guru juga membuat pemerhatian secara langsung dan tidak langsung untuk mendapatkan maklumat tentang tingkah pemberian pembelajaran. Semasa guru itu mengajar, semasa murid ini menjalankan aktiviti, dan guru ini akan sentiasa memerhatikan daripada tingkah laku mereka tu. Adakah mereka faham? Adakah mereka boleh berfungsi dengan kawan-kawan? Ataupun anak-anak tuan-tuan dan puan-puan ni adalah sebagai pakar rujuk pada kawan-kawan yang lain. Baik, menyediakan instrumen pentaksiran. Dan instrumen pentaksiran ni akan diterangkan lagi oleh guru penolong kanan pentadbiran. Bukan kita lepas begitu saja. Sebab ramai ibu bapa ni dia rasa sangsi. Bagaimanalah nanti tahap pencapaian anak-anak
kalau PSR tu tiada. Ya. Okey. Instrumen pentafsiran ni bukanlah sesuka hati dia dibuat, tidak. Semua itu dikawal seria oleh pihak akademik. Dan guru juga memberi maklumat tentang pencapaian murid, ya. Di antara panitia-panitia selalu berbincang, ya, di mana nak meningkatkan lagi tahap pencapaian murid, membantu membaiki pembelajaran murid berdasarkan maklumat yang diperolehi dan mengumpul rekod dan data pencapaian murid. Ya. Rekod dan data pencapaian murid ni tuan-tuan boleh akses, ya. Sila bertanya dengan guru-guru kelas. Baik, bagi murid-murid pula, ya, murid-murid ni kena tahu dan memahami standard prestasi. Apa ni standard prestasi anak-anak? Standard prestasi tahap penguasaan, betul? Udah ada mak ayah dekat belakang, terus tak berani nak cakap, kan? Patut ada mak ayah lah kena cakap, ya, kena tunjukkan apa yang kamu selalu cakap dalam kelas. Dalam kelas suara cikgu terjelang, suara kamu aja, kan? Ni ada mak ayah terus jadi baik, ya. Baik, anak-anak juga perlu tahu perkara yang perlu dikuasai, ya. Apa yang perlu anak-anak kuasai? Membaca, betul? Membaca saja kan? Apa dia? Faham apa yang dibaca, betul? Boleh bercerita balik apa yang dibaca, betul? Betul? Bisa tak ada dengar? Terus jadi lemah lembut, ya. Selain daripada membaca, mengira, betul? Baik, siapa yang tak boleh lagi mendarab secara spontan? Cuma kat tangan. Boleh mak ayah tengok di belakang? Tak payah tanya cikgu, ya. Susah tanya kat sini. Ada? Tak ada. Maknanya tuan-tuan dan puan-puan semua ni boleh mendarab dengan baik. Nak test ke? Terus tak nak aku pula. Aku pula berusaha depan mak ayah. Cakap nak lah. Tak ikhlas, kan? Okey, murid juga perlu mempamerkan pengetahuan dan kemahiran yang dikuasai. Yang ini tuan-tuan dan puan-puan, anak tuan-tuan dan puan-puan telah pun mempamerkan pengetahuan dan kemahiran mereka. Yang paling ketara pada tahun ini ialah dari peningkatan kurikulum. Ya, sebab kurikulum juga adalah satu aspek yang dinilai dalam PBB. Dan anak-anak tuan-tuan dan puan-puan ini telah membawa nama sekolah hingga ke peringkat kebangsaan. Ya, sangat, memang pada tahun ini sangat-sangat cemerlang. Tepuklah dah berusaha. Angkat tangan yang wakil negeri. Terus angkat tangan. Berapa orang? Pemain bola tampar. Ada negeri juga, negeri. Okay. Kebangsaan. Tinggi-tinggi. Kebangsaan. Daerah. Tinggi-tinggi. Zon. Zon lagi ramai, kan? Dia tidak tahu pula. Okey. Baik. Jadi, anak-anak tuan-tuan dan puan-puan ni, ya, yang telah mewakili sekolah dalam daerah negeri dan kebangsaan ini, sebab tahap pengetahuan dan kemahiran yang mereka kuasai itu sangat baik. Jika mereka tidak berjaya menguasai kemahiran dan pengetahuan yang cemerlang, mereka tidak terpilih untuk mewakili negeri Perak. Ya? Walaupun belum lagi 100% tu memang mustahil lah, kan? Kita dah cuba ke arah itu, ya. Tapi kita telah pun mencapai sasaran. Cuma target sekolah ni untuk melahirkan anak-anak tuan-tuan dan puan-puan untuk pertandingan antarabangsa. Ya, doakanlah supaya yang ada adik-adik lagi, ya, yang tahun 5, 4, 3, 2, 1 tu berjaya mengharumkan nama sekolah di peringkat antarabangsa. Ya, jadi tuan-tuan dan puan-puan kena aktif sikit lah. Ya, mohonlah datang mesyuarat PIUG ataupun setiap masa berhubunglah dengan guru-guru kelas, guru-guru mata pelajaran, ya, dan aktif dalam grup dalam kelas anak-anak masing-masing. Baik, untuk aktif dalam grup kelas ni, saya nak ucapkan tahniah kepada tuan-tuan dan puan-puan, ya, sebab sambutan Hari Kebangsaan kita yang baru lepas malam, ya, dan
kasih tuan-tuan dan perempuan ya. Dan juga anak-anak tuan-tuan dan perempuan ini juga mesti tahu dan memperbaiki prestasi untuk mencapai standard yang ditetapkan. Ya, mereka tahu. Balik rumah ni test lah, tanyalah mereka ya. Dan kalau yang tak dapat tu mungkin bukan bidang dia lah kan. Contohnya Iman ya. Iman dia memang suara dia merdu. Ya, dia tilawahnya pun merdu kan. Setiap kali bacaan doa dialah yang jadi khalifahnya. Kan? Ini orang kata apa? Gifted ya. Jadi untuk yang itu, untuk anak-anak kita yang suara macam saya ni tak berapa merdu, mungkin dia kepakaran dia dalam bidang lain. Betul? Apa kepakaran kamu tu? Dia malu nak jawab. Ya? Baik, itu untuk anak-anak. Baik, untuk tuan-tuan dan puan-puan ya, tuan-tuan dan puan-puan nanti bolehlah bertanya ya, dapatkan maklumat daripada guru-guru kelas, guru mata pelajaran ya. Sebabnya tuan-tuan dan puan-puan perlu mengetahui dan memahami standard prestasi dan sistem pentaksiran. Ya, tak faham tanya ya. Kenapa dia tahap dia sampai 6. 6 tu maksudnya anak tuan-tuan dan puan-puan ni dia boleh mencipta. Ya, mencipta ni dia ada pelbagai aspek. Kalau daripada sudut bahasa, mungkin dia boleh mencipta sajak ke syak dia ke. Kan anak-anak kan? Lagi boleh mencipta apa anak-anak kalau dalam sudut bahasa? Apa dia? Jawablah. Mak ayah nak dengar ke? TV 6 untuk kamu di sekolah rendah. Boleh apa? Boleh? Pantun lagi? Karangan ya, tulis dengan baik, betul? Okay. Kalau reka cipta pula? Kalau TV 6? Ada tak kemahiran memasak? Ada tak? Tahun 6 tak ada? Memasak tu sampai bila je? Ada. Ada, nampak ada. Itu bakal ganti Chef Wan gitu ya. Baik, kemudian ya, anak-anak juga perlu memahami dan menyedari potensi kekuatan. Kita kena tahu sendiri ya, anak-anak ya, apa potensi kita, apa kekuatan kita. Kan yang macam yang wakil negeri Perak tu kan, dia punya kekuatannya apa? Boleh bermain bola tampar kan? Dan tuan-tuan dan puan-puan sedia maklum yang bola tampar ni adalah permainan kaum Cina. Tapi sekolah sini kami alhamdulillah berjaya melahirkan anak-anak yang dia punya apa? Apa cikgu nak sebut tu? Tak kalah lah dengan murid Cina. Yang itu tak berlatih lama tu. Berapa lama kita berlatih? 3 minggu. 3 minggu. Johan kan, Zul kan? Pergi je Johan. Masa peringkat yang pertama tuan-tuan dan perempuan, sekolah Cina pun kalah dengan anak tuan-tuan dan perempuan. Bagaimana hebatnya mereka. Tuan-tuan bayangkan, baru 3 minggu. Kalau 3 tahun, tak terasa lah sekolah Cina. Sekolah Cina SDMC dulu rapat dah bungkus awal dengan kita kan. Lagi kita kalau nak siapa ni? Min Sin kan? Hebat. Oleh itu kami pihak sekolah ni dah melatih murid-murid ini dari tahun 3 lagi kita dah mula. Yang mereka terdedah dengan perlawanan di luar, ada pengalaman untuk mereka berani sambut cabaran daripada sekolah lain ya. Dia berdiri tu, berjalan tu tegak, tak ada nak tunduk-tunduk ya. Dan dalam tempoh yang singkat tu kita boleh nampak ya bagaimana kebolehan anak-anak kita ni disebabkan oleh guru-guru yang mahir melatih mereka. Ya, baik. Dan ibu bapa juga ya,
paling penting membantu anak mencapai tahap penguasaan mengikut keupayaan mereka. Itu secara ringkas daripada saya. Ya, dan saya rasa tuan-tuan dan puan-puan juga ingin mengetahui bagaimana perkembangan anak-anak kita ni setelah 2 tahun. Ya, tak ada perjumpaan seperti ini. Ini adalah kali pertama sebelum sesi persekolahan kita yang akan tamat pada bulan 3 tahun hadapan. Dan untuk yang pertama kali ini, kita masih ada lagi ruang untuk membantu anak-anak kita. Yang mereka ni bukan saja terperap dalam kelas, tidak. Sebab mereka ni dinilai daripada semua sekali. Kita nak melahirkan tenaga kerja di masa depan yang boleh bersaing dengan masyarakat di luar. Doa-doakanlah supaya murid-murid sekolah sini dengan kerjasama tuan-tuan dan puan-puan juga, kita dapat melahirkan anak-anak kita yang berjaya dunia dan akhirat. Dan untuk tahun 2020 ni, anak-anak tuan-tuan dan puan-puan ni berjaya mengatasi kakak-kakak dan abang-abang mereka yang lepas-lepas. Yang di hadapan saya ni adalah yang terbaik. Dan kita akan melahirkan lagi adik-adik mereka ni yang lebih baik dengan kerjasama tuan-tuan dan puan-puan. Dan seterusnya untuk secara detail lagi, saya rasa tuan-tuan dan puan-puan boleh terus bertanya kepada guru mata pelajaran. Dan sebelum itu pengerokan dan pentadbiran akan menerangkan secara ringkas apa dia PBD. Baiklah, dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap tahun, iaitu bulan 8 dengan bulan 12. Jadi untuk melihat bentuk pengorbanan anak murid anak ibu bapa sekalian, untuk yang PBD saya cuba tambahkan sikit lagi. Biasanya PBD dia ada tahap penguasaan dibagi TP, iaitu TP1, TP2, TP3, TP4, TP5, TP6. Alhamdulillah setakat ini untuk anak-anak puan dan tuan kebanyakan mendapat TP3 ke 6. Maksudnya kalau dapat TP6 tu, murid itu boleh membimbing rakan. Kalau dapat TP6 dia dah terbaik lah. Sebab kalau ikut sejarahnya, PBD mula pada tahun 2012, bermula daripada tahun 1. Daripada 1 dibawa sampai sekarang, sampailah ke sekolah menengah. Sebab biasanya kalau TP1, murid tersebut hanya tahu apa yang dibuat. Begitu dengan TP2 ada peningkat sikit. Kalau TP3 ke biasanya tahap minimum, pencapaian tahap minimum bagi murid. Okey, itu sebaringkas tentang PBD. Dan saya rasa untuk segak ni, yang ni memang wajib kena buat. Sebenarnya yang ni untuk menyukat BMI anak puan, iaitu tinggi, berat, sama ada anak puan obes ke atau tidak. Sebab ini memang dasar perbezaan. Memang ada surat penggiling yang menyatakan wajib buat, bermula daripada murid tahun 4 sehingga tingkatan 5. Memang wajib, ini memang wajib. Sebab biasanya kami akan hantar data setahun 2 kali ke PBD atau JPN. Pak dia akan nilai murid mana yang ada obes atau tidak, atau kurus sangat, Pak dia akan nilai. Jadi saya harap ibu bapa, harap sangat ibu bapa untuk memastikan anaknya dalam keadaan sihat. Jangan terlalu obes sangat, risau kita sekarang ni kan.
Kadang-kadang kita terlebih makan, budak ni tak tahu dia lah kan, macam mana kan? Dia ujian dia tak banyak je, cuma ada 5 je, iaitu tinggi, berat, jangkauan penunjuk dan tekan dubi. Itu je ujian yang biasa akan dibuat oleh semua murid, tidak dikecualikan, kecuali murid yang kurang upaya dikecualikan. Dia memang wajib, memang ada surat arahan daripada kementerian sendiri yang mana murid wajib buat daripada darjah 4 sehingga tingkatan 5. Contohnya, ada kata kan, kalau anak puan nak memohon sekolah sukan, ya, contoh sekolah sukan yang mana aktif dengan sukan, contoh sebagai contoh, kalau anak puan aktif dengan sukan, dia biasanya nak masuk ke sukan benda rapat, dia ada penilaian yang lain, yang itu dipanggil TID, ya, program TID. Pak, saya salah seorang panel untuk sekolah benda rapat. Pak, dia biasa buat, dia akan buat ujian kecergasan, memang wajib. Dia memang wajib untuk nak masuk ke situ kalau yang aktif sukan. Keutamaannya dibagi pada yang aktif sukan. Memang ada ujian. Dan tahu memang ada ujian. Sama ada bola sepak. Biasanya kalau contoh bagi sekolah berampat, biasanya pelibatan bola sepak, bola raga, hoki, laki perempuan, bola jaring, memanah. Itu yang biasa orang di sekolah berampat lah. Orang yang mohon sekolah sukan lah, ya, orang yang mohon sukan. Okey, yang ni memang wajib. Sebab data ni akan datang setiap tahun, ya. Sebab yang ni akan dimasuk dalam PASK murid-murid. Sebab biasanya dia akan minta psikometri, yang mana murid data akan dibawa ke sekolah menengah. Slip itu akan digunakan untuk di sekolah menengah. Ujian dia biasanya bila ini musim badan, ya, mengukur posisi badan sama ada lurus atau tidak, mengukur daya tahan. Ini adalah ujian antara ujian yang dibuat untuk mengukur tahap badan anak perempuan, ya. Ini memang wajib kena buat. Biasanya kami yang biasa melibatkan, biasanya akan menjalankan aktiviti ini ialah guru pendidikan jasmani. Dia akan tak tahu ni bulan 8 saya datang, Alhamdulillah cuma yang kadang-kadang ada yang tak datang tu akan buat ujian. Biasa memang wajib kena buat. Sebab data dia memang wajib kena ada. Inilah norma BMI. Sama ada berat atau tidak, itu obes. Biasanya kalau 24 ke atas, 23 ke atas memang dijangka boleh dapat obes. Risiko, ya, obes. Bah, ini ya, merupakan kes panduan memang ada. Memang dari panduan memang ada telah diarahkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Okey, yang ni kerana di Wabah, saya minta satu, ya, memastikan anak melakukan aktiviti fizikal secara legal di rumah. Ya, jangan terlampau asyik menghadap gadget. Ya, kalau boleh kurangkan, ya. Seterusnya mengamalkan pemakanan sihat di rumah. Dan tanggungjawab ibu bapa ialah membimbing ibu bapa dan penjaga berkaitan aktiviti kecergasan dan amalan pemakanan sihat. Saya harap ibu bapa dapat membantu anak-anak perempuan supaya keadaan anak puan sihat selalu. Itu saya minta sangat. Boleh, puan? Boleh, ya? Puan ibu bapa harap sangat. Abang sekarang ni cuaca pun tak menentu. Saya harap kerjasama daripada ibu bapa selamat saya kali. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada Cik Zahari. Seterusnya dipersilakan Puan Nurzalinta binti Zahari untuk memberikan penerangan IPKSK. Okey, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada pengurusi majlis, Puan Siti Zuraina, para ibu bapa dan murid-murid yang cikgu kasih sekalian. Ya, selamat datang ke SK Rapat Sedia kepada semua para ibu bapa pada hari ini. Ya, semoga
segala maklumat yang disampaikan oleh guru besar dan guru kanan kurikulum Cikgu Razali serta saya sendiri akan menyampaikan taklimat tentang kemasukan anak-anak tuan-tuan dan puan-puan ke sekolah menengah. Ini adalah proses yang terakhir selepas anak-anak menduduki di sekolah rendah daripada tahun 1 sampai tahun 6, selepas mereka melaksanakan PBD dan selepas mereka melaksanakan PBSK. Dan ini adalah satu proses yang khas, satu proses yang sangat-sangat diperlukan dan sangat penting untuk anak tuan-tuan dan puan-puan meneruskan sisi persekolahan ke sekolah menengah. Ya. Baik. Jadi saya harap sebab ini kena perlu ada kerjasama daripada ibu bapa juga. Kalau tidak ada kerjasama daripada ibu bapa, mungkin kemasukan anak tuan-tuan ke sekolah menengah mungkin agak terganggu. Kalau saya kata tuan-tuan puan-puan berharap anak-anak dapat ke sekolah berasrama ataupun ke sekolah menengah agama, ke sekolah rancangan khas, kena ada kerjasama daripada ibu bapa. Sebab ibu bapa yang akan mengisi secara online sistem tersebut. Okey. Baik. Kemasukan murid kategori 1 sekolah menengah ni dia ada 5. Yang pertama feeder school. Feeder school ni maksudnya sekolah yang kita telah tetapkanlah, yang berhampiran dengan sekolah rendah sekarang ni. Contohnya sekolah menengah Rapat Setia dan sekolah menengah Seri Ampang. Untuk murid yang hendak ke sekolah asrama, ke mana-mana sekolah asrama pun mesti mendaftar dahulu ke sekolah feeder school. Ibu bapa mesti bawa anak daftar ke feeder school terlebih dahulu. Selepas kita isi online untuk masuk ke sekolah asrama, barulah kita mohon untuk bertukar masuk ke mana-mana sekolah yang kita pilih. Yang paling penting kena ingat, sebab ramai sebelum ni ramai yang bertanya pada saya, bagaimana kalau nak hantar anak ke sekolah lain selain daripada feeder school yang dipilih yang telah ditetapkan. Ini adalah sekolah yang telah ditetapkan oleh PPD, tuan-tuan perempuan, kita tak boleh nak elak, kena hantar juga. Dan saya juga ingin maklumkan bahawa sebelum ini kita menghadapi PKP, jadi tidak ada taklimat yang diberikan untuk khusus untuk pengkhususan ke sekolah khusus. Jadi slide saya ni saya gunakan daripada slide tahun 2021. Tapi prosesnya adalah sama. Lebih kurang sama je. Okey, seterusnya yang kedua ialah sekolah berasrama penuh, SDP. Contohnya di Perak ni ada SDP di Kopeng. Tahu kan? Sekolah berasrama penuh di Kopeng. Kalau tuan-tuan nak perempuan minta anak tuan-tuan nak bersekolah di sana, nanti kena mohonlah SDP dulu. Dan kena pastikan macam tadilah, PPD-nya bagus, tahap penguasaan 6, kemudian cergas dalam co-curriculum aktif, menyertai peringkat daerah, peringkat negeri. Sebab itu penting co-curriculum ni. Dan juga PJSK di semua penting. Sasiah juga penting, semua tu akan dinilai dan dilihat. Okey, seterusnya SMKA. SMKA ni ialah sekolah menengah kebangsaan agama. Contohnya apa? Siapa tahu SMKA yang terdekat ni di mana? Izudin dekat negeri. SMKA Sultan Azlan di Bota, ataupun SMKA di Slim River. Tak payah pun negeri. Negeri. Tak payah Izudin tu di bawah negeri. Kena ada permohonan lain yang ada online negeri punya. Itu dua contoh. Dan seterusnya rancangan khas. Rancangan khas contohnya di Sekolah Menengah Culan, Raja Culan. Di situ dia ada satu program rancangan khas untuk murid tingkatan 1 yang mengambil aliran agama. Juga satu lagi di Batu Gajah, iaitu SYS. SYS.
jadi kena ada cara nak ngomong nanti. Dan seterusnya ialah SABK, Sabak. Apa dia contoh sekolah SABK? Yang di Cemor tu, di Cepur. Sekolah menengah agama apa? Yang di Cepur tu, tahu tak? Itu contoh Sabak. Sekolah yang mendapat bantuan kerajaan. Sekolah agama bantuan kerajaan. Itu yang pertama. Dan seterusnya ni feeder school ya. Jadi untuk nanti untuk makluman tuan-tuan dan perempuan supaya lebih faham bagaimana nak masukkan anak ke sekolah menengah, saya akan share semua slide-slide saya ni dalam grup. Jadi tuan-tuan boleh lihat, boleh mendalami, dan kalau tak faham juga boleh hubungi saya. Ya. Tadi saya dah terangkan feeder school. Jadi prosesnya kita kena simpan semua maklumat-maklumat murid dalam satu file dan kita akan hantar ke sekolah-sekolah feeder school tu, dan saya akan beritahu tarikh yang tertentu pada ibu bapa untuk mendaftarkan anak ke sekolah feeder school. Dia ada tarikh ke ya. Tak boleh suka-suka hati nak pergi sekolah menengah dan hantar untuk daftarkan anak, tak boleh. Sekolah menengah dia akan tetapkan bila tarikh untuk kita mendaftar anak. Ya. Biasanya hujung tahun, contohnya kalau sekarang ni sesi persekolahan bermula pada bulan 3 kan. Jadi bulan 3 sebelum cuti sekolah tu, saya akan siapkan semua file murid tahun 6 dan saya akan hantarlah ke sekolah feeder school, dan kemudian saya akan beritahu pada ibu bapa tarikh bila ibu bapa dikendaki datang bawa anak untuk daftar. Okey. Seterusnya permohonan kemasukan ke sekolah khusus. Yang ni tuan-tuan kena alert, kena sentiasa ambil tahu. Sebab maklumat-maklumat ni akan diberitahu secara online. Bila tuan-tuan dan puan-puan boleh online sistem untuk kemasukan ke sekolah khusus. Sekolah-sekolah tu ada disenaraikan, jadi tuan-tuan boleh pilih. Kalau rasa-rasa nak anak dapat pengalaman bersekolah jauh daripada tuan-tuan dan puan-puan, bolehlah pergi ke Johor Bahru ataupun pergi ke Kelantan, yang paling jauh ke Sabah Sarawak, ada disediakan sekolah tersebut. Apakah dia PKSK? PKSK adalah satu kaedah pentaksiran standard secara berpusat untuk kemasukan murid ke tingkatan 1. Kita tak ada UPSR. Kita dah pun menjalankan PBD, tapi dia ada satu ujian yang perlu diduduki oleh anak-anak untuk kemasukan ke sekolah khusus ni. Dan soalan-soalannya memang mencabar. Jadi murid-murid dia kena tahu pengetahuan am, kena rajin membaca, kena rajin ambil tahu tentang sejarah, tentang Malaysia dan juga tentang dunia. Apa-apa isu tentang dunia kena ambil tahu. Kena rajin membaca. Sebab dia ada berbagai soalan yang perlu dijawab dalam masa 1 jam. Soalan yang berbentuk adjektif. Dan satu lagi soalan menulis karangan. Dipaparkan dalam pada slide satu gambar ataupun diberikan satu situasi, contohnya banjir. Murid diminta menulis karangan dalam masa 30 minit sebanyak 100 perkataan. Jadi kena perlu banyak membaca lah supaya idea tu dia ada dalam kepala kan, senang nak menulis. Tengok gambar aja, tahu ini situasi apa, COVID, Corona. Yang sebelum-sebelum ni yang saya dapati ada soalan COVID, bagaimana cara COVID berjangkit. Jadi itu maknanya murid kena ambil tahu, kena banyak membaca. Baik, apakah sekolah khusus? Sekolah khusus adalah terdiri daripada sekolah berasrama penuh, sekolah menengah kebangsaan agama, sekolah menengah teknik, kolej vokasional dan juga maktab tentera diraja. Murid-murid kebangsaan tahu apa ni? Daripada 2020, murid-murid tahun 6 ni sangat bertuah. Sebab tingkatan 1 dah wujud sekolah tentera. Dan kalaulah murid anak tuan-tuan perempuan ni
berpeluang untuk belajar di sekolah tentera ni semua dibagi percuma. Pakaian percuma, makanan memang percuma, tak bayar langsung. Yuran percuma, sangat berpeluang. Cuma nak berani je lah, nak ada tenaga yang kuat sebab kita berlatih tentera kan. Tapi tidak semestinya murid yang bersekolah di mata tentera ni dia keluar dia jadi askar. Tak semestinya. Sebab dia ada bidang-bidang yang tertentu yang akan mereka belajar. Okey, format ujian PKSK seperti ini ya. Keadaannya sekolah dalam apa ni? Yang pertama secara talian. Secara talian maknanya murid kena menjawab secara dalam talian soalan sebanyak 60 soalan dalam masa 1 jam. Berbagai soalan yang diberi dalam masa 1 jam tu sebanyak 60 soalan. Kemudian secara bertulis iaitu bersemuka. Tadilah karangan tu. Jadi format ujian ni dia akan ada tarikh. Sekolah akan dimaklumkan bila tarikhnya. Selepas daripada tuan-tuan perempuan mendaftar secara online untuk kemasukan ke sekolah PSK, kemudian mereka akan berikan satu tarikh bila anak perempuan perlu menduduki ujian. Jadi yang sistem ni kena alert lah, kena ambil tahu, kena selalu tengok sistem bila dan di mana tempat untuk menduduki ujian. Sebab lepas ni sekolah dia tidak akan ada maklumat. Sebab maklumat ni semua adalah dalam sistem yang tuan-puan isi sendiri. Sekolah tak boleh buka. Maklumat ujian tu semua didapat tuan-puan sebagai keluarga yang merolehi. Okey. Baik, jenis-jenis soalan, jenis item soalan ialah objektif, aneka pilihan. Tadi tu kan sekat 60 kan. Itu secara online. Dan kemudian untuk bertulis berbentuk subjektif ataupun respon terbuka. Murid diberi tajuk, kemudian ataupun murid diberi satu gambar rajah situasi. Jadi murid akan bina karangan sendiri. Dan seterusnya cakupan isi kandungan. Yang pertama tu yang online secara objektif, soalannya berbentuk EQ, SQ dan SSQ. Apa itu EQ? Apa itu SQ? Apa itu SSQ? Kena banyak baca lah. Kan EQ tu pemikiran kita kan. Kalau kita banyak membaca, maknanya banyak pengetahuan yang kita ada dalam kepala kita, senang nak jawab. Kemudian untuk bahagian B, itemnya ialah berbentuk IQ, pengetahuan penyelesaian masalah. Dan seterusnya untuk bahagian C, tajuk ditetapkan. Unjuran skornya adalah 20% untuk EQ, SQ dan SSQ. Kemudian soalan yang berbentuk IQ itu pengetahuan am adalah 70%. Jadi nilainya 100% untuk soalan objektif. Dan untuk soalan subjektif sebanyak 10%. 10%. Jadi sama tadi yang saya dah beritahu bahagian A 20%, bahagian B 70%, EQ, IQ, SQ tu dia dalam online tadi soalan online tu dia ada bahagian A dan bahagian B. Kemudian bahagian B 70%, kemudian bahagian C tu yang tertulis sebanyak 10%. Okey, bagaimana cara pelaksanaan? Dilaksanakan dalam 3 sesi. Setiap sesi terbagi kepada 2 fasa. Dalam fasa 1, calon dikehendaki menjawab bahagian C dahulu. Bahagian C itu apa? Karangan, pandai. Maknanya murid ni berberi tumpuan. Kita jawab bahagian C dulu karangan, barulah kita jawab bahagian A, iaitu secara online. Maknanya murid akan berhadapan dengan komputer lah. Soalan tu dia akan tak sama dengan masing-masing. Murid ni soalan lain, murid ni soalan lain, murid ni soalan lain. Dia tak sama. Tak boleh nak tanya, tadi awak dapat soalan apa? Awak jawab soalan apa? Tak ada. Soalannya tak sama antara satu murid dengan satu murid. Ni yang penting. Bagaimana cara permohonan PKSK? Yang pertama, permohonan
tu dia. Nanti saya akan share slide ni. Tu dia punya apa ni? Website dia. Saya tak berapa nampak, saya tak boleh baca, tapi nanti saya akan share insya-Allah. Okey, ini sistem dia. Okay, seterusnya pemohon perlu memuatkan nombor kad pengenalan, MyCard atau MyKit dan nombor MyCard penjaga utama yang didaftar dalam APDM untuk memasuki sistem. Maknanya mesti sama dengan PDM di sekolah. Kalau saya kata nombor MyCard murid sama dengan PDM, tapi nombor MyCard waris tak sama, maknanya tak boleh lah. Jadi kena maklumkan, sekarang ni kena maklumkan sama tak dengan APDM di sekolah. APDM memang saya pegang, semua waris ada maklumat saya pegang APDM. Jadi kalau saya kata tuan-tuan dan puan-puan punya MyCard tak sama dengan APDM, maklumkan pada guru kelas, supaya tidak menimbulkan masalah nanti bila kita nak isi PKSK ni. Sistem dan akan membuat padanan dengan maklumat murid yang terdapat dalam APDM. Jadi sistem PKSK itu dia akan sama tak padan tak Seterusnya pemohon boleh membuat pilihan jenis sekolah khusus. Ini terpulang pada tuan-tuan sendiri. Nak pilih sekolah mana? Nak pilih sekolah berasrama penuh? Nak pilih sekolah SMKA? Nak pilih sekolah teknik? Nak pilih maktab diraja? Terpulang. Terpulang pada tuan-tuan sendiri. Sekolah tidak paksa. Tapi memang kalau dapat sekolah berasrama penuh tu memang peluang tu sangat baguslah, sangat cerah pada anak-anak. Sebab pembelajaran dia berbeza dengan cara belajar di sekolah menengah biasa. Tapi itu tak kisah. Yang penting kita nak belajar. Kat mana sekalipun kita bersekolah, yang penting ada niat dan kemampuan untuk berusaha, belajar dan berjaya. Okey. Tarikh permohonan PKSK buat masa ini tarikh permohonan PKSK belum lagi diumumkan sebab sekarang baru bulan 9. Mungkin untuk sesi 22-23 ni bulan 1 atau bulan 2 baru diumumkan. Sebab kita dah berubah sesi persekolahan kan. Kalau dahulu bulan 11, bulan 10, bulan 11 kita dah tahu. Tapi sekarang ni dah sistem dah sesi persekolahan dah berubah. Maka tuan-tuan dan perempuan tengok kalau bulan 12 tak ada, bulan 1 kena tengok betul-betul. Kalau bulan 1 tak ada, bulan 2 kena betul-betul tengok. Maknanya dalam masa 3 bulan ni kena alert. Kena alert tengok sistem betul-betul. Kalau dia ada umum tarikh, sebab dia bukan tarikh tu tidak diumumkan kepada sekolah, di dalam sistem. Tapi kalau saya buka kalau diumumkan oleh JPN ataupun KPM, insya-Allah saya pun akan beritahu. Bila tuan-tuan boleh online sistem. Tips untuk menjawab. Ni saya beri tips Yang pertama, telaah buku teks. Yang pertama mesti tengok semua buku teks daripada tahun 4, 5 dan 6. Terutamanya buku sejarah. Ramai murid yang tak suka nak belajar sejarah kan, diabaikan buku sejarah. Tapi nak masuk PKSK ni kena betul-betul tengok buku sejarah. Dan baca isu-isu berita semasa demensia. Kena rajin baca surat khabar. Ada pergi surat khabar? Tak ada. Saya baca surat khabar macam mana? Online kan? Saya pun tak pernah pergi baca surat khabar. Saya baca online. Baca lah online. Jadi kita gunakan apa ni gadget kita tu untuk perkara yang baik. Untuk dapatkan maklumat, bukan perkara yang tak baik. Kemudian bagi soalan yang melibatkan kecerdasan insaniah, EQ, SQ dan SQ, murid perlu memilih jawapan yang paling positif. Memang susah. Jawapannya semua ABCD tu sama je. Tapi mana yang lebih tepat, mana yang lebih positif. Sebab tu dikatakan soalan tu soalan EQ. Dia nak tahu murid ni boleh tak memilih jawapan yang paling tepat. Sebab tu kita jangan terkeliru. Murid disarankan membaca semula buku-buku teks dan buku rujukan bagi subjek matematik, sains dan bahasa Inggeris tahun 3, 4, 5 dan 6. Semua kena tengok balik. Kena ingat balik. Bukan buku tahun 6 saja.
daripada tahun 3, 4, 5 dan 6. Okey ya, boleh murid? Boleh? Okey. Ini adalah contoh slip ujian, nanti akan tuan-tuan perempuan terima ya. Bila dah online sistem, dia akan beri slip ni. Bila tarikh, di mana tempat nak duduki peperiksaan ya. Okay. Masa bila, dan ini nanti saya akan share tentatif harian semasa menduduki PSK. Kalau perempuan anaknya perlu menduduki ujian pada pukul 8 pagi, maknanya pukul 7 tu dah sedia di sekolah. Pukul 7 dah sedia, dah sarapan jangan datang sekolah dengan perut kosong. Pastikan dah bersedia dengan sarapan semua. Sebab nanti dia tak ada rehat-rehat, dia terus saja jawab soalan bahagian C, karangan 30 minit. Lepas tu terus pergi beredar ke makam komputer untuk buat ujian yang pertama tadi ya. Jadi dalam persediaan nanti tuan-tuan boleh tengok ya, apa dia yang perlu disediakan, apa yang perlu dibawa ya. Seterusnya ini adalah catat alih ke SMPA. Okay, negeri-negeri yang akan dapat data pelajar yang mohon ke SMPA. Okay, bila tuan-tuan pilih nama sekolah tu, okay, negeri akan dapat data. Jadi mereka yang akan pilih, bukan sekolah. Jangan cakap cikgu, mana boleh cikgu anak saya dapat sekolah ni. Bukan sekolah yang pilih, tapi negeri, pihak Jabatan Pelajaran Negeri yang pilih ya. Kemudian tawaran berdasarkan ranking yang tertinggi. Pelajar yang tidak berjaya, kalau saya kata kita mohon SMPA tapi tak jaya, jangan susah hati. Mungkin negeri akan tawarkan pula ke rancangan khas ya. Pemilihan ke Sabak tertaluk kepada sekolah masing-masing ya. Jadi untuk Sabak ni terpulang nak pilih ataupun tak. Okey. Ini ialah wajaran pemilihan ke SMPA. PKSK, ujian PKSK mesti 45%. Nampak? PAJSK yang tadi dibentangkan oleh Encik Razali mesti 50%. Dan UPKK sekolah agama pun penting dinilai juga, iaitu sebanyak 10%. Siapa yang sini tak sekolah agama? Siapa yang sekolah agama? Dah duduki ujian UPKK kan? Kalau dapat 8 paling tinggi 8 kan? 8 tu memang kira tip-top lah tu ada harapan untuk dapat sekolah asrama penuh. Sebab dia ambil kira 10% kan? Nampak sikit ya, tapi sebenarnya nilai itu sangat besar ya. Okay. Ini tadi format pentadbiran sama juga ya. Ada, kalau SMPA dia ada 2 pentadbiran, satu PKSK dan satu lagi PMAA. Apa itu PMAA? Iaitu ujian penulisan Jawi, bahasa Arab dan juga bidang ulum syariah. Mana Jawi kena baik lah. Tulisan Jawi kena baik, baca Quran kena bagus ya? Dan juga bidang ulum syariah. Kemudian ada ujian lisan, ada tilawah Al-Quran dan juga hafazan Al-Quran. Okay. Nanti tuan-tuan boleh tengoklah slide ni ya. Ini ialah sekolah-sekolah satu Malaysia yang boleh dipilih senarai yang terdapat dalam satu Malaysia. Kalau tuan-tuan rasa nak hantar anak ke Sarawak, kurang boleh lah pilih. Semua negeri kebanyakan ada Dan seterusnya ini sama saya cikgu Nandi. Nanti tuan-tuan boleh baca apa dia mata pelajaran yang dipelajar dalam sekolah bersama penuh ataupun SMPA. Semakkan tawaran nanti tuan-tuan bacalah sendiri saya share slide ni. Kalau saya nak baca semuanya nanti panjang kan, sebab pada ada sesi lagi dengan guru kelas. Jadi saya harap semuanya boleh faham apa yang telah saya terangkan secara ringkas. Kalau terdapat kekurangan saya minta maaf. Kalau ada sebarang pertanyaan boleh berhubung terus dengan saya insya-Allah. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.